Mama dia kena minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah. Tak pegang. Boleh pakai jangan. Kamera awak ke depan kan, sebelah sini ke? Dah. Dah. Nampak tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan kepada muslimah sekalian, saya harap kita ikut SOP 1 meter. Saya takut mana-mana kan kalau ada buat spot check. Mohon ya. Yang saya muliakan Tuan Biro Tuan Hajar dan Pakcik Muhammad, Yang Berkuasa Puan Sabah, selaku penganjur maudhu rasul acara muslimah dan ceramah khas Maulid pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada institusi masjid Puan Khairul Badiah binti Muhammad Ali. Ucapan terima kasih kehadiran yang berbahagia Ustazah Hajah Muzayyah binti Haji Abdullah atau benaran Ustaz Zaid. Selamat datang kumpulan wanita surau Haji Mujib dan berkuasa masjid Karya Abu Paya, para tetamu muslimah pada petang ini. Syukur Alhamdulillah, setelah sekian lama kami berperang di rumah disebabkan COVID. Sejak tahun pasti angkatan kita kena duduk rumah selama 1 tahun agaknya. Dan kita masih lagi mengikut standard prosedur, iaitu menggunakan pelitup ke basuh tangan penjaraan 1 meter setiap orang dan nanti setelah balik dari pasar raya atau tempat-tempat keramaian. Walaupun rasanya kita dah agak-agak lepas dari COVID, tapi kita mohon yang kita ikut SOP ini pasal kita tak tahu penyakit ini, kita tak nampak. COVID menyerang tidak kira usia. Kita tak nampak virus ini. Oleh itu kita perlu beri tumpuan perkara-perkara tersebut. Mohon dapat tandus. Secara kita tidak dapat menghilangkan virus walaupun bukan 100%. Saya tidak dalam mengucap nama, tapi saya ingin memperkenalkan Ustazah Hajah Muzayyah binti Haji Abdullah. Beliau daftar yang berbahagia Ustazah Hajah Muzayyah binti Haji Abdullah atau diringkas Ustazah Zaid, memiliki ijazah sarjana Universiti Usuluddin dan Falsafah UGM. Pengawas Darul Fawwas, Ustaz Pengajian Al-Quran dan Fatihah. Penulis buku agama. Pengurus Al-Fawwas Travel. Pendakwah bebas. Penyumbang slot tazkiyah di radio IPM FM. ISMU Radio Zayan dan Radio Langkawi FM. Penyumbang slot Bismillah Al-Duha Expo Osis dan slot Assalamualaikum TV Hijrah, pemegang tauliah Jawi dan Jais. Saya dengan ini mempersilakan Puan Hajar Muzayyah binti Abdullah untuk memberi ceramah pada petang ini. Dipersilakan.
Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sini kot. Pakai ni je. Boleh? Boleh? Tes. Boleh dengar kan suara? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Saya tak dengar tadi permulaan majlis, tapinya mengambil keberkatan sebagai seorang musafir yang dipilih Allah pada hari ini bersama-sama dengan para muslimat sekalian. Jom kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini di Masjid Karyah Kampung Paya, Port Dickson. Okay. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan kita sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati Allah berkumpul atas nama wanita Islam. Itu dia muslimah. Tapi ramai dah berkumpul ni kita sebutkan sebagai muslimat. Ramai orang Islam perempuan. Jadi Alhamdulillah syahadah kita sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berkiblatkan yang sama. Pagi tadi solat zuhur, pagi tadi solat subuh diikuti dengan fardu zuhur. Sekejap lagi asar, maghrib dan isyak. Okay, semua sama. 5 waktu sehari semalam. Tak ada siapa pun yang kata makam lebih tinggi kan. Kita mesti solat kurang daripada 5 kali. Tak ada. Kecuali orang yang dalam musafir lah. Kami yang dalam musafir boleh memilih sama ada kita nak buat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak, sama ada jamak taqdim ataupun takhir. Kalau perjalanan itu cukup syarat. Tapi orang yang sakit pun kena solat. Walaupun sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah dalam keadaan sedang diuji Allah, lemah, uzur, tetapi tetap disuruh menunaikan salat. Sebab apa? Sebab masih punya akal, sempurna akalnya. Jadi kenapa Ustazah mulakan dengan kalimah ini? Supaya kita merasa kebersamaan. Pakai baju merah ke ni, merah ke pink belacan ni, comel Ustazah tengok daripada bawah tadi. Subhanallah, sangat cantik ke warna merun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, HJK muslimatnya dengan baju t-shirt muslimah labuh warna merah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, terasa bugar jiwa kita. Sebab rasa macam dah lama kita tak dapat bersama-sama di rumah Allah. Rindu tak untuk hadir ke rumah-rumah Allah ni? Rindu. Orang perempuan Islam tidak ada halangan untuk datang ke masjid. Tetapi bila mana datang ke masjid, haruslah dengan adab yang betul-betul kita jaga sebagai seorang muslimah. Jadi cantik dah pertemuan pada petang ini. InsyaAllah program muslimat diatur dengan begitu indah, mengenang akan maulid kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berkata, kenapa mesti mengingati lagi? Maulid dah berakhir dah. Rabiul Awal 29
adalah pada hari Jumaat lepas. Okey, tanggal 29 Rabiul Awal, hari yang terakhir, hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita nak melahirkan cinta. Adakah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berakhir dengan berakhirnya bulan Rabiul Awal? Inilah kesian ketika kita berdiri tadi, penat juga kan berdiri masa kita dengar selawat tadi. Bila lah nak habis ni? Kan kita nak duduk ni. Okey. Tapi sahabat-sahabat muslimat, perlu ke macam tu semua? Jawapannya sebab kalau orang yang kita hormat, kita boleh berdiri meraihkan kehadirannya. Kenapa bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita tak letakkan satu contoh tauladan untuk satu penghormatan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah minta demikian. Tetapi inilah ketinggian akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah ke? Tak pernah salah. Cumanya tanya pada diri kita. Tujuan kita hadir di majlis ilmu pada petang ini contoh. Okay? Kita telah perbetulkan niat untuk kita hadir tadinya. Bukan bertemu dengan Ustazah Muzayyanah ataupun Ustazah Zai. Bukan nak jumpa dengan kawan-kawan yang dah lama tak jumpa. Sebab masjid tak buka sebelum ini. Okay? Tetapinya adalah untuk meraihkan Maulidur Rasul. Yang mana Ustazah diamanahkan untuk pada petang ini bagaimana cara untuk kita menjentik hati-hati kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah cukup berakhir kalimah sallallahu? Tadi kita sebut dengan kalimah salawat. Kan bila kita sebut dah nama Nabi Muhammad tu, takkan dah datang rasa cinta lagi. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, ada orang melafazkan cinta hanya di bibir tapi tak turun ke hati. Okay, sebab tu datangnya Ustazah pada hari ini tak layak pun nak disebutkan sebagai kuliah. Ada ramai asatizah yang hadir ke sini secara bulanan, secara mingguan, maka followlah mereka itu. Kerana mereka hadir ke sini sudah pasti membawa kitab yang muktabar, yang patut kita pelajari. Kalau bab akidah berkitab, kalau bab fiqh berkitab, kalau bab syariahnya, akhlaknya, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, mereka datang secara berjadual. Mesti mereka akan menggunakan kitab. Ustazah sendiri suka mengajar, mesti ada kitab di hadapan. InsyaAllah kita tidak akan tergelincir daripada maksudnya. Jadi tolong follow. Jadi jangan bila kuliah mingguan, kuliah bulanan ada, kita tak follow pun. Sedangkan kitab itu dibawa daripada awal sampai ke akhir. InsyaAllah sampai khatam. Ustaz-ustaz selalu bila nak buka kitab, ya Allah niat ni, fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Berazam nak buka kitab ni. Semoga diteruskan sampai pengakhir. Dan ustaz-ustazah yang mengajar tak ada hak sama sekali untuk memberi kefahaman. Maka selalu kita minta dalam pengajian-pengajian ilmu, Allahumma faqihna fid din. Wahai Allah, beri kami faqih, beri kami faham akan agama. Sebab kata nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa nabi ini adalah pesuruh Allah, utusannya Allah. Disebutkan sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati Allah, hamba yang disayang oleh Allah adalah hamba yang diberi faham dalam agama. Jadi kita nak Allah beri kita faham dalam agama dengan doa tadi antaranya, Allahumma faqihna fid din. Sebab tu ada ustaz-ustaz ni cucu-cucu duk nakal sangat, jangan duk anak bertuah, cucu bertuah sangat. Kan panggil dia, dakap dia, peluk dia, usap ubun-ubunnya. Kalau anak lelaki, Allahumma faqihhu fid din. Kemudian kalau anak perempuan, Allahumma faqihha fid din. Kan tok mak duk hembus apa atas kepala adik ni? Dia tanya. Tak apa kan, daripada pergi hantar rumah tok bomoh mana, neneknya lah yang tolong doa atas ubun-ubun kepala. Maknya lah yang tolong bacakan. Itu maksud. Okay? Jadi jangan pandang Ustazah Zai datang hari ni untuk berkuliah. Tapi lebih untuk mencantum ukhuwah fillah. Boleh ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab pertemuan pertama. Dan saya tidak mahu melampaui para asatizah yang hadir dengan ilmu yang hebat. Membuka ilmu, membuka kitab, Masya Allah itu lebih patut untuk diikuti. Jadi dalam untuk mencantum ukhuwah fillah, apa yang kita nak bawa adalah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan adakah lahir rasa cinta di hati kita. Semua kita adalah orang dewasa yang bila sebut perkataan cinta tu apa sebenarnya. Orang Melayu selalu kata tak kenal maka tak cinta. Dari mata turun ke hati. Macam-macam bahasalah kan. Kita kenang-kenang balik, cuba 20 tahun dulu, 30 tahun dulu. Macam mana orang bercinta zaman tak ada WhatsApp. Zaman tak ada handphone ni, tak ada semua-semua ni, internet tak ada. Macam mana kita? Pecah kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Macam tu ya.
Kemudian kita taburkan bedak wangi-wangi. Kan? Konon. Jadi kita simpan. Adalah calon-calonnya yang terbang ke sana sini, naik kapal laut, kapal selam, semua ada. Tak jumpa berbulan-bulan. Cukuplah membuka surat cinta tersebut. Bau bedak tu kekal lagi sampai hari ni. Kalau disimpanlah. Kan? Jadi maksudnya sahabat-sahabat muslimat, buktikan. Kalau betul lah kita kata cinta, kita sayang, surat cintanya buka mata dah, mak kejut suruh solat, tak solat lagi ni. Kau dah sembahyang ke belum? Belum, buka surat cinta dulu. Semangat sebab bawah tu ada love besar-besar, I love you. Macam tu. Jadi kita rasa macam dikasihi, macam dicintai. Sahabat-sahabat muslimat, bukankah cinta itu tanda kekuatan jiwa? Tapi sayangnya kalau kita nak sebutkan cinta itu dilampiaskan kepada benda yang salah, maka pemilik segala cinta adalah Allah. Allah yang mana yang telah menghantarkan lebih awal kepada kita akan surat cinta. Apa surat cintanya Allah? Itulah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita pernah melampiaskan cinta kepada makhluk Allah untuk menulis surat, menulis kata-kata yang indah, membaca semula karangan, nak hantar takut, kita syok sendirilah. Kan baca karangan kita tu. Puisi kita yang tak berapa nak puitis tu, kita baca. Tapi kata-katanya Allah, kalamullah Al-Quran, kalau sampai ke hari ini lisan kita mengatakan kita cinta kepada Allah, tapi kita tak baca Quran hari-hari pun. Okay? Sekejap baca, sekejap tak baca. Sekejap baca, sekejap tak baca. Kita suruh anak-anak kita sungguh-sungguh baca Quran dah ke belum? Ni PKP ni. Ustaz engkau bukan nak ngajar PDPR, mengajar online, cuti je. Kan? Kita bebel je tahu. Tapi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita pimpin dah anak-anak kita. Kita bawa tak mereka untuk cintakan Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, andai ada di kalangan kita yang belum fasih, belum boleh membaca Al-Quran dengan baik, anda belum pernah terlambat. Tolonglah cari guru. Kadang-kadang guru-guru itu yang bukan 1 jam bayar RM100, 1 jam bayar RM200, bukan yang itu. Tapi guru-guru itu adalah di kalangan sahabat-sahabat kita sendiri. Jangan rasa malu, jangan rasa segan. Kan aku macam mana nak mati ni? Takutnya aku nak mati sebabnya aku tak boleh baca Quran lagi. Aku cemburu tengok orang boleh baca Quran. Sahabat-sahabat muslimat, tolong mengadu kepada kawan-kawan kita. Kalau cerita-cerita lain, anak kita degil, suami kita tu tak bagi nafkah kat kita, kita cerita kat orang. Kenapa hubungan kita dengan Allah yang sepatutnya kita perbaiki, kita tak cari kawan? Sedangkan ad-dinun nasihah, agama itu adalah saling nasihat menasihat. Kalau kita benar-benar jaga agama kita yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak belajar mencintai Allah, mencintai Rasulullah? Kita tak akan jumpa rasa itu tanpa kita benar-benar menghayati Al-Quran. Sebab itu Al-Quran, kalamullah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, perlu dimengaji. Tak cukup, bahkan juga perlu kita kaji. Jadi tak cukup dengan mengaji, bahkan kita disuruh mengkaji. Apa buktinya? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kamu tidak perhatikan? Tidak kamu explore akan Al-Quran itu? Maksudnya segala tata cara kehidupan, bagaimana panduan-panduan hidup ada dalam Quran. Apalagi buktinya? Kita sebut kalimah alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kita tahu tidak ada keraguan padanya. Itulah dia kitab Al-Quran, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud kalau kita tak balik kepada Al-Quran, jangan mengaku diri kita bertakwa. Kalau kita tak gunakan Al-Quran sebagai kitab panduan kita, jangan mengaku kita bertakwa. Sebab Al-Quran ni sahabat-sahabat ada segala dalam tu. Tak ada pun ustazah cara-cara nak hilangkan COVID dalam Quran. Kita duk lawan je. Anak-anak muda kita kata, ibu ni sibuk, tak boleh merokok lah, tak boleh hisap dadah lah. Kan mana bukti dalam Quran? Tak ada pun. Kesian sebab mereka nampak hanya perkara zahir. Jadi hari ni kita pergi, ustazah kalau datang production ni tak aci lah orang kata kalau tak tengok laut. Itu sebab sahabat ustazah tadi bawa, jom ustazah kita pergi tepi pantai sekejap. Pergilah sekejap. Kita nampak apa yang ada. Seganlah, baliklah. Pot yang kita nak duduk ni nampaknya pemancing-pemancing dah datang dah. Kan tak ada kerjanya kita nak duduk kat tepi-tepi ni, orang dah start keluarkan pancing ni masuk dalam kereta. Nampak pula bot-bot nelayan. Jangan tanya saya pula kat mana saya duduk tadi. Saya pun tak tahu tempat tu kat mana. Yang tahunya paling dekat dengan rumah Kak Latifah kita. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah.
Jadi kita nak sebutkan apa yang zahir, tapi apa yang kita nampak di dalam dasar laut tu kita tak nampak. Okey? Jadi para penyelam kita kalau masuk ke dalam lautan, dia bawa balik terumbu karang yang cantik-cantik. Ada hidupan-hidupan laut yang begitu cantik. Sedangkan Nabi SAW memujuk kita untuk hadir ke majlis ilmu seperti ini, dipayungi oleh para malaikat Allah. Sayap malaikat Allah ni Masya Allah minal masyriq wal maghrib. Kalau kita sebut daripada timur dan barat, bagaimana kita tak dapat bayangkan. Hari ini kita pandang atas, semua sahabat-sahabat muslimat nampak kipas gergasi. Kalau tutup sekejap jadi macam mana? Itu nampak kita kawan-kawan punya tudung bergerak-gerak ni sebab apa? Sebab ada kipas gergasi. Dengan izin Allah. Jadi kita nak sebutkan Masya Allah malaikat sedang memayungi kita. Dan Nabi SAW sangat cinta kepada orang yang hadir ke majlis ilmu. Jadi ini antara kesukaan-kesukaan Nabi yang nak menjentik hati-hati kita selama mana, sejauh mana kita mengikuti contoh-contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari ini kita banyak tersilap. Apa yang ada di tangan kita hari ini adalah idola-idola yang kita senaraikan dalam kehidupan kita. Kita nak cantik macam dia, kita nak kaya macam dia, kita nak kuat macam dia, kita nak kurus macam dia. Semua kita sebut. Okay? Tapi kita nak berakhlak seperti siapa? Hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mudah kecewa kalau kita kata kita nak baik macam orang tu. Orang tu siapa? Ustaz yang tiap-tiap minggu datang kat masjid kita tu. Minta maaf sebut, tiba-tiba kadang-kadang kita nampak satu kecacatan dia. Tak sangkalah ustaz tu rupanya suka marah bini dia. Pagi tadi kita dengar lalu depan rumah dia. Habis kebaikan dia mengaji satu kitab, kita lupa dah. Sebab apa? Namanya ustaz tersebut adalah manusia biasa. Okay, manusia tersebut tetap ada makhluk lain. Sahabat-sahabat muslimat, satu makhluk yang dijanji di hadapan Allah pasti akan ganggu kita. Siapakah itu? Itulah iblis laknatullah. Yang sangat cemburu. Adam alaihissalam berasal daripada syurga. Iblis ini juga berasal daripada syurga. Tetapi bila mereka dikeluarkan daripada syurga, kita pun jadi confused belaka. Keturunan Nabi Adam ni, kita ni keturunan Nabi Adam. Siapa Adam yang dikeluarkan daripada syurga? Tak pernah berhenti dengan kalimah-kalimah taubat. Puluhan tahun tak pernah berhenti dengan kalimah-kalimah taubat, meminta keampunan daripada Allah, meminta pengampunan yang sesungguhnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan isteri tercinta. Adam bertemu semula dengan Hawa, dan akhirnya mereka akan dijumpakan semula, bersanding semula di dalam syurga Allah. Ini yang dicemburui oleh iblis, sebab iblis keluar, dihalau daripada syurga pada ketika itu, dia tidak akan kembali ke syurga. Di mana tempat kekalnya iblis, itulah dia di dalam neraka Allah. Maka dia ada satu dendam kesumat. Siapa yang ada salah kecil sikit je, kadang-kadang rebutkan harta peninggalan arwah ibu, yang didendam, yang hasad, yang dengki, itu semuanya adalah adik-beradik. Yang dulu kecil kita makan sepinggan, yang kita saling bersuap-suapan, tangan ibu yang seorang itu lepas mulut abang kita, mulut kakak kita, suap dekat kita pula. Tapi bila mak ayah kita dah tak ada, hanya merebutkan sedikit harta, akhirnya berdendam hasad semua. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak ikut siapa? Kita anak Adam, cucu cicit Adam. Kalau Adam berhak untuk masuk semula ke syurga Allah, kenapa kita tidak mengikut apa sahaja yang dibawa oleh para rasul yang berakhir dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan sahabat-sahabat, kenapa kita lebih, Islam mengatakan kepada kita jangan ikut syaitan, jangan ikut syaitan. Tapi perangai syaitan itulah yang kita ikut. Apa perangai syaitan yang boleh mengeluarkan daripada neraka Allah? Satu cuma, itulah takabbur. Kenapa mesti aku tunduk kepada Adam? Adam yang diciptakan daripada tanah, liat, hitam pula tu. Aku diciptakan daripada api. Maka mana hebat? Mana lagi bagus? Sudah pastinya aku. Apa hal aku nak sujud pada dia? Itu bahasa dia lah. Jadi maksud sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita mengikut contoh yang begini. Turun kepada orang yang taghut, turun kepada orang yang bersifat melampau-lampau seperti Fir'aun.
Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ini kata-kata Firaun, kan tak cukup dia rasa gah, rasa hebat, bongkak dengan apa yang dia ada sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Insya-Allah dekat Port Dickson ni kita tak jumpa orang macam tu. Tapi kenapa kita selalu sangat mudah tunduk, mudah leka, dibelai oleh iblis? Saya kata istiqamah sungguh iblis ni. Kat mana istiqamah dia? Sikap dia daripada ketika berada di hadapan Allah, aku akan ganggu. Sampai bila gangguan dia tu? Sampai hari kiamat. So level mana pun kita, kalau kita tak follow baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat, siapa yang akan mencelah? Itulah iblis laknatullah. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada petang ini kita nak menjentik hati kita yang pertama, lahirkan rasa cinta dengan mendengar selawat tadi. Moga-moga menjadi ibadah, moga-moga menjadi pahala. Sekejap lagi tiba-tiba kita dengar kawan-kawan kita yang tak pakai uniform maroon pink ni, sedap sungguhlah tadi berselawat. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diujubkan. Tanya sekali kita berselawat, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita faham, ya Allah, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kalau disuruh solat, hanya kita manusia. Kalau disuruh puasa, hanya kita manusia. Pergi haji bagi yang mampu, hanya kita manusia. Allah tak pernah perintahkan pada malaikat, sebab malaikat tak ada buku amal, dosa dan pahala. Malaikat nanti di hadapan Allah di mahsyar tidak akan dihitung yang mana dosa, yang mana pahala. Malaikat tak disuruh beribadah seperti mana cara ibadahnya manusia. Tapi kenapa dalam bab salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ini antara kisah yang digambarkan ketika Nabi Adam alaihissalam mula-mula dapat melihat ke langit Allah, bertanya kepada Allah, nama siapakah yang bergandingan dengan namamu itu, wahai Allah? Kita tak tertahan menyebut sahabat-sahabat muslimat. Itulah nama kekasih agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyahadah, kita menyebutkan nama Allah bergandingan dengan nama Nabi Muhammad. Manusia pertama diciptakan Adam dah melihat di langit Allah tulisan Allah bergandingan dengan nama Nabi Muhammad. Hebatnya nama siapa tu, wahai Allah? Itulah nama kekasih yang akan membawa seluruh kaumnya. Patutlah lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit-sikit ummati, sikit-sikit ummati, sampai ke pengakhiran hayatnya. Masya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, masih sempat berkhutbah, masih sempat berwasiat, masih sempat menyelesaikan pesanan-pesanan kepada umatnya. Sampai nak masuk ke pintu syurga terbuka luas, ya Rasulullah, pintu ini terbuka luas untukmu. Tapi kenapa Nabi SAW tak masuk lagi? Kalau tahu aku penghulu syurga ni, duduk rehat-rehat santai-santai lah dalam tu. Tunggu je lah siapa yang akan dimasukkan sekejap lagi ni. Tapi Nabi tak. Nabi toleh pandang belakang. Kenapa Nabi asyik pandang belakang? Umat aku mana? Masya Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, sentiasa bertanya tentang umatnya. Ini cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kalau tadi hanya di lisan kita sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berulang-ulang kita sebut, tapi hati kita sama sekali tak datangkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Syukur pada tahun ini kita dapat buat program dalam masjid. Tidak ada perarakan-perarakan seperti dulu. Betul dah ibu-ibu dirahmati Allah? Okay, kita dah menunaikan fardu zuhur di awal waktu. Awal waktu. Sebab apa awal waktu? Sebab kita ada program di masjid. Kalau lewat-lewat pukul 2 baru nak sembahyang, baru nak sarung baju pink merah ni, macam mana nak sampai masjid pukul berapa? Sahabat, teguran ini untuk diri saya yang bercakap dan kepada semua yang mendengar hari ini. Jadi niat kita ketika solat di awal waktu tadi, Allah tahu dah. Sebab ada program ataupun sebab kita nak ikut akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunggu waktu. Nabi sibuk di luar rumah, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi tak pernah lupa kerja-kerja untuk membantu Aisyah, isterinya. Sebab itu Aisyah mudah-mudah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Buat, bantu kerja-kerja yang Aisyah buat. Menjahit capalnya yang bocor,
menjahit, menampal pakaiannya yang terkoyak, menolong kerja-kerja Aisyah. Tapi yang paling Aisyah cemburu bila dengar saja Allahu Akbar, Allahu Akbar dari suaranya Bilal bin Rabah, terus campak, terus tinggalkan semua kerja, baik sang isteri, baik anak-anak, baik urusan dunia, sebab nak menjadi manusia yang pertama menyembah Allah, sujud kepada Allah dalam solat ni. Kita nombor satu ni pun kita dah gagal. Kat mana sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita solat awal waktu tu kerana kita ikut Nabi. Sebab itu Ustazah sebut, sekarang suami saya Ustaz Azwan sedang berada di Makkatul Mukarramah, menunaikan umrah kedua, berada dalam Masjidil Haram. Apa yang dia sebut? Barulah kena COVID ni orang Islam ni nampak kot macam mana akhlak ataupun peraturan ataupun disiplin ketika kita berada beramai-ramai berhimpun. Kalau dulu yang penting aku dapat cium Hajarul Aswad, tak apalah aku campak orang tu, aku tepuk belakang orang ni, aku kutuk orang tu. Akhirnya ada orang yang diusung dengan kepala berdarah hanya semata-mata nak dapat cium Hajarul Aswad. Sekarang tak ada siapa boleh sentuh Kaabah. Sekarang tak ada siapa boleh dekat kepada Hajarul Aswad. Tetapi nak masuk masjid, queue, ruang pintu solat, pintu yang lain. Scan lagi tamarna, tawakkalna, mana nak buat umrah pintu lain. Masya Allah. Nampak teratur, elok. Soft solat, rata, elok. Rapat-rapat soft. Mereka Alhamdulillah dah boleh rapat-rapatkan soft. Semoga Malaysia akan menyusul begitu. Sebab kita tak seronok kan? Kita lama dah tak jumpa. Kita nak duduk rapat-rapat, nak sembang dengan kawan kita tadi. Tiba-tiba JK datang, jauh sikit duduk, jauh sikit. Macam tu kan. Nyesal aku datang. Kalau aku tahu aku tak datang tadi. Tak, bukan macam tu. Maksudnya betul lah, sebab kita nak ikut hablum minallah, apa yang Allah telah tetapkan pada kita melalui kaitan hubungan ini, dan hablum minan nas, undang-undang yang dicipta oleh manusia selagi mana tak membawa kita syirik kepada Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, itu jentikkan hati yang pertama. Tanya diri kita bagaimana kita menyahut perintah Allah dalam Quran dengan kata-katanya Allah wa aqimus salah. Dirikanlah solat. Okay, lama dah kita sembahyang. Apa yang kita perbaiki dalam sembahyang kita? Kenapa kita tak dapat roh sembahyang seperti solatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita fikir secara logik akal pun kita dapat jawapan. Kenapa Nabi rajin sangat solat? Solat sunatnya malam hari sampai bengkak-bengkak kakinya. Bukankah sudah dijamin syurga oleh Allah? Ini hebatnya kekasih agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah dah ada cop mohor dah kat dahi, ni ahli syurga ni. Agak-agak apa kita buat sekarang ni? Duduk kat masjid lagi ke? Kita tak duduk kat masjid buat apa? Jom pergi masjid, ada program maulid. Lagi masjid buat apa? Ahli syurga ni. Kemahain kita ni. Sahabat-sahabat baru orang janji dah perasan. Sikap macam ni lah yang paling bahaya bagi umat Islam. Suka berangan-angan. Dah dikabarkan dah. Jangan jadi macam angan-angan mak jenin. Naik panjat atau pokok kelapa, duk berangan. Akhirnya jatuh mak jenin. Matilah dengan angan-angannya. Satu pun apa tak tercapai. Maksudnya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah berangan-angan. Sebab tu Ustazah menuliskan buku Angan-Angan ke Firdausi. Bila masa buku tu terbit? Ketika mula-mula fasa PKP dulu. Sebab apa? Menulis lama dah dalam laptop. Tapi tak terbit-terbit. Sebab apa? Sibuk ke sana sini. Tapi bila PKP, kita dipaksa just stay at home. Apa yang ada hazanah-hazanah dalam laptop ni kita tacap balik. Keluarlah satu buku pertama dalam PKP, Angan-Angan ke Firdausi. Ustazah kata ramainya kita yang suka berangan-angan. Berangan nak masuk syurga. Tapi solatnya sentiasa di hujung waktu. Pasti sahabat-sahabat muslimat merindui suasana kita berada di Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi. Khusyuk sungguh rasanya solat kita ketika itu kan, muslimat dirahmati Allah. Bukan kerana masjidnya yang indah. Bukan kerana imamnya yang baca sedap. Bukan kerana kita berada di bumi barakah. Itu hanya sedikit sahaja peratusnya. Tapi kalau jiwa untuk kita menanti waktu itu kita bawa ke Malaysia, percayalah khusyuk itu akan datang. Bukan kita solat dalam keadaan tergesa-gesa. Ini perkara yang paling Nabi tak suka. Solat dalam keadaan tergesa-gesa. Solat dalam keadaan kita rasa macam itu jatuh nombor 2, pekerjaan kita tadi nombor 1. Maka kita persiapkan diri. 5 minit lagi nak azan ni. Kalau aku keluar ni, mahu aku balik pukul 3 nanti tak zuhur lagi.
Okay, maka kita makan, kita nak solat dulu ke kita nak keluar dulu? Kita yang susun waktu. Rasakan. Saya tak jemu-jemu bercerita kan, menceritakan tentang almarhumah bonda saya. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah kan, bila kita datang tengah hari, sebab mak saya ni di kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, saya di Taman Keramat Permai, Selangor dah Taman Keramat Permai tu, kampung Datuk Keramat tu, Kuala Lumpur, KL lah wilayah. Okay? Rentas negeri kan. Tapi kalau naik kereta 5 minit je. Tapi bila kita sibuk kuliah pagi petang, kadang-kadang singgah rumah mak tu untuk solat je. Nanti lepas solat tu boleh telefon, mak tadi sebenarnya datang nak cakap sekian-sekian tapi sebab rushing nak pergi masjid ni. Jadi tanya, mak kenapa tadi mak solat duha lambat sangat? Kenapa kau pernah pandai je solat duha lambat sangat? Dia dah 12.45 baru solat duha kan, saja nak sembang dengan dia. Daklah mak tunggu waktu Zuhur. Mak tunggu waktu Zuhur. Zuhur 1 suku, Zuhur 1.20 ketika itu. Kenapa menunggu waktu? Sebab dia nak merasakan indahnya solat di awal waktu. Bagi orang yang memang duduk di rumah sahaja, maka ketika PKP kita dipaksa oleh Allah untuk duduk di rumah, kita dah mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepatutnya. Sampailah setahun lebih ni rumah kita dah dimasjidkan. Ada imam di dalam rumah kita. Kalau mungkin bukan suami, anak-anak lelaki kita dilatih untuk menjadi imam. Maka kita letakkan satu program. Lepas solat maghrib tak ada makan. Kalau nak makan sebelum maghrib ataupun lepas solat isyak. Kenapa? Maghrib tu waktunya bukan panjang mana. Jom kita duduk lepas solat jemaah, kita baca satu terjemahan ayat Quran. Kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suasana madrasah dalam rumah, ada majlis taklim dalam rumah. Niatkan semua ini adalah untuk sunnah. Jadi kalau kita tak bertemu dengan tempoh ini, kita nak dibagaimanakan lagi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Dah dipaksa Allah untuk duduk di rumah. Duduk di rumah, bukan dikurung dalam penjara. Bukan sepertinya lockdown baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tak boleh berurusan bermuamalah. Kerana apa? Kerana mereka ini dipandang sebagai orang yang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihukum pada saat itu. Ibarat kalau kita nak berjual beli, jangan berjual beli dengan mereka. Akhirnya Khadijah Al-Kubra menghabiskan seluruh harta kekayaannya untuk pengikut-pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kebuluran, jangan sampai ada yang tak makan. Allah latih kita dalam suasana PKP ini. Tapi sudah berakhir lebih setahun setengah. Kita masih bertanya-tanya bila COVID ni nak berakhir, bila COVID ni nak berakhir. Kita tak pernah tanya diri kita, kan, sampai bila kita nak ikut akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah wujud ke suasana keluarga Nabi dalam rumah kita. Sahabat-sahabat kita banyak gagal sebenarnya. Ya, kita banyak gagal sebab kita menanti orang lain untuk berbuat. Suami saya tu tak start lagi ustazah, macam mana saya nak buat? Dia ketua keluarga. Anak lelaki saya tu hantar sekolah agama ustazah, dia pun malas baca Quran, saya ni tak pernah pergi sekolah agama. Disebabkan tak ada siapa yang start dalam rumah ibu-ibu dirahmati Allah, kitalah yang start. Ya, kita yang start. Sebab itu saya kata dulu kita berarak di luar masjid, kemudian balik semula ke masjid dalam program-program Maulidur Rasul, ambil nasi biryani kambing segala, mewah-mewah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam azan, Bilal azan. Masing-masing pakai start kereta motor balik ke rumah. Azan dah masa tu. Nasi biryani kambing ambil dah, yang makan. Baju uniform dapat dah, tapi pakat balik ke rumah. Perempuan tak apa lagi, orang lelaki pakat sembang merokok luar masjid. Tak masuk dalam masjid untuk bersolat jemaah. Tapi sallallahu ala Muhammad Lau kana bainana al-habib. Kalaulah Nabi itu masih ada bersama kita. Agak-agak apa jawapan kita kepada Nabi? Nabi tak sedih ke kepada kita? Berharap menyebut nama Nabi, berpakaian seperti cintanya Nabi. Tapi azan dilaungkan, kita start motor balik. Sampai rumah kita tak solat lagi pun. Kita tak solat lagi, buka TV rehat panas balik berarak ni. Buka TV lah Hindustan pula. Petang-petang Sabtu ni best juga ni tengok. Pukul 3.30 petang baru terkedek-kedek nak ambil wuduk, solat di hujung-hujung waktu.
Kat mana cinta kita sebenarnya? Hanya di lafaz, di lisan. Sebab tu 2 tahun Maulidur Rasul tak ada perarakan di luar rumah. Ustazah Zai sangat inisaf. Apa yang kau nak beritahu kepada kami, wahai Allah? Apa yang kau nak beritahu kepada kami? Dan hari ini Masjid Kampung Paya menghimpunkan sahabat-sahabat muslimat kita hanya dapat dalam masjid. Semoga semuanya tadi sudah solat awal, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas ni tak boleh nak berlama-lamaan. Kita tak dibagi nak makan-makan kat masjid lagi. Tapi kabarnya di Port Dickson dah sudah. Kami di Selangor masih lagi memperjuangkan. Kenapa kami tak boleh makan lepas kuliah, lepas solat jemaah? Kan sedangkan dekat restoran dah boleh dine in sebagainya. Ustazah kata sabar sikit je lagi. Kalau Port Dickson dah boleh, KL dah boleh, insya-Allah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tak lama lagi di Selangor pasti boleh. Sabar sikit je. Sebab tu saya kata dengan suami yang berada di Mekah, tolong doakan kami, rindu nak solat jemaah rapat-rapat macam di sana. Rindu kita nak saling berziarah, bersalam-salaman. Ustazah bertemu dengan ramai sahabat-sahabat baru hari ini. Rasa macam geram nak peluk-peluk sahabat-sahabat muslimat. Sebab itulah nilai kasih sayang. Tanda kita menzahirkan cinta kita kerana Allah. Tapi kita perlu menjaga diri kita sendiri. Sebab macam pengerusi sebut tadi, kita tak tahu tubuh mana yang ada virus tadi. Okay? Dan pihak yang berautoriti, yang lebih ahli daripada kita dah memberitahu dah. Macam mana cara kita nak lindung diri daripada COVID itu. Semua kita dipamerkan di dada-dada iklan, di kaca-kaca TV, dekat handphone masing-masing. Maka semua kita dah arif, dah faham sungguh dah macam mana nak hindar diri daripada COVID-19. Tapi yang Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan seluruh ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kita tak rasa bergetar pun hati apabila disebutkan jaga diri kamu dan seluruh keluarga kamu daripada api neraka. Kita nampak kemurkaan Allah di hadapan mata kita. Perkara yang Allah tak reda berlaku depan mata kita. Terkunci mulut kita nak cakap. Padahal anak kita sendiri yang masih kita tanggung makan minumnya. Kan? Sahabat-sahabat, handphone 24 jam. Solat tidak, apa tidak. Kita tak tegur, biarlah ustazah, yang penting dia senyap, tak main kat luar rumah. Yang penting dia tak kawan dengan budak-budak nakal kat luar rumah. Kita tak tahu dekat handphone dia tu berapa ribu kawan-kawan yang dah mengajak dia secara dalam talian buat perkara jahat. Faham ya muslimat? Kesian kita hari ini ditipu daya oleh dunia. Okay? Perkara-perkara ini Masya Allah Tabarakallah adalah satu jentikan hati yang kita bertanya. Benda bukan tak penting ni penting. Berapa ramai ibu-ibu dirahmati Allah yang dah pandai smartphone, kesan hari ini habis sahaja boleh rentah negeri, ustazah bertalu-talu, ustazah jom ke utara, ustazah jom ke selatan, ustazah bila pula pantai timur ni ustazah. Kesan daripada apa sahabat-sahabat? Kesan daripada kuliah-kuliah online. Bila kita dalam PKP kita beronline, ustazah bukan mengajar orang Keramat, orang KL saja. Ustazah mengajar bukan orang Malaysia saja, bahkan merentas dunia. Subhanallah. Jadi mereka ingin bertemu, mempertautkan hati. Maka tidak hairanlah Nabi SAW hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Perbuatan hijrahnya Nabi Muhammad SAW kita rakamkan dalam satu lagu. Daripada kecil-kecil dulu kita sebutkan hijrah itu pengorbanan, kan kita nyanyi, semua orang hafal, tua muda hafal. Hijrah itu perjuangan. Apa makna hijrah? Sahabat-sahabat muslimat, pindah. Kalau secara badaniah, secara zahirnya daripada Mekah ke Madinah itu hijrah. Orang KL pindah kerja kat PD itu hijrah. Tapi dalam tempoh PKP, 2 tahun dah kami para asatizah berceramah tentang ma'al hijrah. Hanya fokus kepada hijrah fil qalbi. Hijrah dari hati. Oh bukan senang rupanya sahabat-sahabat. Hijrah bawa tubuh badan jasad, sewa rumah baru, itu perkara biasa. Tapi hijrah yang dulu tak pakai tudung, sekarang pakai tudung, itu biasa. Minta maaf sebut. Tapi nak hijrah daripada mulut suka mengumpat, kepada sekarang ni tak payah mengumpat dah, kita kekang diri kita, bukan satu perkara mudah. Sebab tu di sana ada tudung saja labuh, tapi perangai tetap macam dulu. Faham muslimat dirahmati Allah? Jadi kita tak perlu, tak berhak untuk tuding sipolan tu. Tapi kita tanya, betulkah aku dah hijrah dah ni? Susahlah ustazah, tu memang karakter saya. Saya ni mulut je jahat tapi hati baik. Orang PD ke cakap macam tu? Sahabat-sahabat.
Senyum pula orang tanya ikhlas ni. Nampak senyum lah sebab mata sepet kan. Walaupun mulut tak nampak ni. Maknanya di mana-mana kita jumpa soalan macam ni. Ustazah, apa hukum kita ni sebenarnya tak adalah jahat. Mulut je jahat. Hati saya baik tahu Ustazah. Nabi tak cakap macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu bila kat sini baik, dia akan lahir lisannya baik. Kat sini baik, dia akan mengarahkan tangan. Tu bukan hak engkau tu. Tu hak orang lain, jangan ambil. Kaki tu bukan hak engkau tu. Hak engkau berjalan kepada tempat Allah redha. Kenapa engkau ikut kawan ajak tempat yang jahat tu? Hati adalah raja, mengarahkan seluruh anggota jasad untuk berbuat baik. Jadi macam mana kalau kita mengaku kita hati baik, tapi lisannya masih menyakiti hati orang lain hanya dengan perkara-perkara kecil. Kita sindir-sindir orang sampai orang dah tak mau datang ke masjid lagi. Kalau kita niat menegur kerana sayang dia nak jumpa lagi di dalam syurga, bukan macam tu cara kita tegur. Okay, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab Nabi SAW adalah kaedah menegur ni bukan dengan percakapan yang banyak, tapi Nabi lebih banyak menunjukkan akhlak yang mulia. Sebab tu musuh diupah. Siapa yang dapat bertemu dengan Muhammad dan Abu Bakar yang keluar daripada Mekah ke Madinah akan dihadiahi unta yang sedang bunting 100 ekor banyaknya. Ini luar biasa. Macam Ustazah cakap, siapa yang hari ini boleh ikut sebiji akhlaknya Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah akan dihadiahi 100 buah kereta Mercedes. Siapa tak nak, sahabat-sahabat? Bila kita sebut unta, halah setakat unta, baik tak payah. Unta bunting, dalam tu ada pula kandungan. Yang kandungan unta rahimnya sangat kuat. Sebab itu dalam Quran menceritakan tentang hari kiamat kalau berlaku, unta yang sedang bunting pun kandungannya boleh gugur. Ini gegaran yang dahsyat pada hari kiamat. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan menempuh saat itu. Tapi satu perkara pun yang datang dari Nabi SAW, kita tidak korbankan rasa kita. Kita tidak perjuangkan sungguh-sungguh. Tapi kita sebut hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan. Lisan sahaja. Samalah dengan selawat tadi. Kita tanya diri kita ketika lisan aku berselawat, apa detik hati kita? Benar tak datang cinta kepada Nabi? Orang cinta ni suratnya dibaca selalu. Bukan kata-kata Nabi, tapi kata-kata Allah. Nabi tukang sampaikan. Wajib untuk Nabi amal dan wajib untuk Nabi sebarkan kepada kaumnya. Itulah dia wahyu Allah. Sahabat-sahabat, macam mana orang PD ni baru bab solat je ni? Okey ke KO? Ke tidur? Masya-Allah. Ustazah tak nampak ni buka mata ke, tutup mata ke? Kan sahabat-sahabat. Sebab kalau kita pakai mask ni ada orang yang khusyuk sama nganga je macam tu dengan kuliah hebat ni. Jadi kalau kita tutup mulut ni, tutup muka ni kan, AJK tadi pun dekat bawah lah, tak kenal engkau siapa ni, muka bertutup ni. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ni belajar banyak daripada ibrah COVID. Betul kan muslimin muslimat dirahmati Allah? Jadi kita jentik hati kita sendiri, subhanallah. Bagaimana kita nak sebutkan tentang selawat, tentang cintanya Nabi SAW. Sikit je masa, rasa tak puas nak jumpa dengan jemaah Masjid Kampung Paya ni. Ustazah ada oleh-oleh nak ceritakan sebab kita nak bandingkan muslimat dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Nabi SAW ada tak sama macam cintanya para sahabat. Subhanallah. Sebab apa kalau kita baca kasih sayangnya Ali, Sayyidina Ali yang daripada kecil duduk serumah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dididik oleh tangannya Nabi yang mulia, dipindahkan akhlak Nabi SAW, dan akhirnya bila Fatimah Az-Zahra sudah tiba masanya untuk dikahwinkan, tak memilih anak-anak pembesar Quraisy walaupun diintai oleh ramai jejaka-jejaka tampan dan kaya raya di bumi Madinah. Subhanallah. Tetapi siapa pilihannya Rasulullah SAW? Pilihannya Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali. Pemuda yang super miskin sebenarnya. Bukan mencari yang paling kaya. Kenapa? Sebab miskinnya Sayyidina Ali menjadikan beliau hamba yang paling bersyukur. Sampai ada satu ketika wafatnya Sayyidina Ali. Diceritakan sahabat-sahabat, kalau kita baca sirah-sirah seperti ini, kita jadi subhanallah. Kalah aku, tewas aku dengan akhlaknya mereka ni. Miskin Sayyidina Ali. Tapi bila wafatnya Sayyidina Ali, ada ramai ibu-ibu tunggal, ibu-ibu tinggal di Madinah Al-Munawwarah.
sekarang baru aku tahu siapa yang setiap pagi bila aku buka pintu ada rezeki makanan lepas untuk aku dan anak-anak makan hari ini di hadapan pintu. Siapa yang sedekah? Rupa-rupanya Saidina Ali. Senyap, tak banyak cakap. Dia miskin, dia susah, tapi dia sibuk mencari untuk siapa? Untuk dibantu orang-orang yang lebih susah daripadanya. Subhanallah. Jadi kita nak sebutkan beginilah akhlaknya para sahabat mencontohi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya akan kasih sayangnya. Seseorang telah bertanya kepada Ali, sebanyak manakah kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu Ali menjawab, demi Allah, kata Ali, demi Allah, kami menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berharga dari kekayaan kami. Harta bertimbun di hadapan tak pandang. Sebab itu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya engkau tinggalkan apa untuk anak-anak engkau, tetapi ditinggalkannya hanya Allah dan Rasul kerana hartanya habis digunakan untuk perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, setiap kali nak bercakap benda ni Ustazah Zai rasa takut. Sebab apa? Kita cakap je, tapi kita mampu tak buat macam tu. Tiba-tiba nak turun tangga nanti, ketua muslimat kata, Ustazah, kami nak tukar kapet baru ni. Kan? Ustazah macam mana? Ustazah pun kata, tak apa kak, saya jual kereta saya tu tinggal sini, saya balik jalan kaki, tak apa. Akak jual kereta saya tu beli kapet terus, kan? Sahabat-sahabat. Sahabat saya Jaja kata, jangan Ustazah, Ustazah jalan kaki, Ustazah jalan seorang. Jaja nak naik bas balik. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Kita sebut pasal sahabat Nabi yang follow akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat. Tapi kita hanya berbicara, kenapa tak turun ke hati? Macam itulah bila orang datang, Ustazah, Ustazah kenal tak anak murid Ustazah sekian-sekian? Ya, kenapa kak? Tak sangka Ustazah, bila kuliah Ustazah tu dia duduk depan sekali. Tapi dia itulah menjadi asbab jiran sebelah rumah dia tu bercerai-berai. Mulut dia tu jahat sungguh lah Ustazah. Kita tak cari dia dulu sahabat-sahabat. Kita muhasabah diri kita. Kenapa dah dengar ilmu sahabat-sahabat, tapi kenapa kita masih melakukan perkara yang Allah larang? Sebab kita sedar diri, kita bukan Rasulullah. Kita tak mengundang aura barakah seperti zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutlah surah Ali Imran ayat 31 menyebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan kepada semua kita ini, siapa yang nak ikut Nabi, kalau benar engkau cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah akan daku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti saat kita betul-betul mengikut Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi nak dapat yuhibbukumullah, cintanya Allah, pintu gerbang yang paling utama adalah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat, bergetar jiwa kita bila ditanya bagaimana rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saidina Ali sehingga bersumpah, kami menganggap Rasulullah lebih berharga dari kekayaan kami, lebih berharga dari anak-anak kami, lebih berharga dari ibu bapa kami. Itu cinta mereka kepada Rasulullah. Untuk berada di samping baginda adalah lebih berharga kepada kami daripada meminum air sejuk ketika berasa terlalu dahaga. Saya sampai dekat Port Dickson ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, panas. Panas dia sebab kita di belah utara, saudara-saudara kita sedang banjir. Alostar hampir tenggelam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bumian, kita dah tahu dah mangsa-mangsa banjir di belah utara, masih lagi berlaku dan berlaku. Kita sampai sini macam tak percaya, panas rupanya kat sini. Baru semalam sikit berkeluh kesah, pagi tadi lepas subuh hujan selebat-lebatnya. Nampak tak begitu kehidupan? Bukan sentiasanya panas, bukan selama-lamanya akan COVID-19. Sahabat-sahabat, pasti akan berakhir. Kenapa Ustazah Zai yakin sangat COVID ni akan berakhir? Sebab COVID tu adalah makhluk. Semua makhluk pasti akan mati. Yang tak akan mati sentiasa hidup adalah Al-Khaliq, yakni Allah. Maka kenapa kita takut akan COVID ni? Masjid buka dah, takut-takut Ustazah, entah-entah si Polan tu nanti dia tipu je tu Ustazah, tak cukup 2 dos vaksin kot. Dah seolah-olah bersandarkan pada vaksin pula. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, jangan pernah di lisan kita, cucuk vaksin dah Ustazah tapi kena COVID juga, mati pula tu.
apa ke vaksin ni? Bukan Tuhan. Ikhtiar apa saja cara. Okey, jangan menafikan amalan-amalan pemakanan sunnah. Kurma ajwanya contoh, minyak zaitunnya contoh. Ini Nabi sebut sahabat-sahabat. Habbatus saudanya contoh. Kita makan, kita yakin. Adakah kita sahabat-sahabat dirahmati Allah nak meninggalkan semua itu hanya kerana kita kata takkan lebih power daripada cucuk vaksin ni? Ustazah Zai takkan berani sebut macam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau dia sendiri tidak mengikut apa saranan kerajaan. Ya Allah, aku sebenarnya hati ni masih berbolak-balik ya Allah. Kau tunjukkanlah aku jalan ya Allah. Kau berikanlah aku kekuatan. Tapi kita dah patuh segala SOP masih menerima. Biasa sebab Tuhan kita Allah, bukan semua ini. Okay, jadi sahabat-sahabat bila kita yakin bersandar sungguh-sungguh pada Allah. Pagi tadi kami buat live La Tahzan setiap hari di page Ustazah Muzayyana di rumah sahabat kita. Acik Latifah. Kami panggil acik lah. Kerana bonda tidaklah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang disebutkan bahawa kita mengetahui kuasa ajal kita ni sahabat-sahabat tak ada seorang pun yang boleh pegang termaksud doktor-doktor pakar di hospital. Dan doktor-doktor pakar kita yang Muslim tak pernah mengaku diri mereka tu Tuhan. Tak pernah mengaku, cuma mengikut kepakaran mereka. Mereka nak semua pesakit yang sampai ke hospital akan balik dalam keadaan sihat. Itu azam mereka, itu keinginan mereka, itu kejayaan mereka. Tapi mereka bukan Tuhan. Okay, kami dah cuba sungguh-sungguh dah puan, tapi suami puan ni dah tak berjaya, tak boleh diselamatkan. Kita terpaksa akur. Sebab itu ketentuan Allah. Usaha mereka setakat itu saja. Ajal dah sampai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita sebut macam ni, kalau sampailah merasa nikmat bersama Rasulullah, mengatasi seorang yang sedang dahaga kepanasan, diberikan air, sudah pasti tak nampak lain, nampak air je. Tapi level mereka ni kalau nampak Nabi Muhammad, mereka mendahulukan Muhammad dulu daripada seteguk air. Faham maksud? Sebab tu takutnya kita sahabat-sahabat dirahmati Allah berdiri di mahsyar, Nabi panggil mana umat aku? Kita pun nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad panggil dah tu, nak bawa meneguk air dari telaga Kausar, nak bawa masuk ke dalam syurganya Allah. Tetapi kaki kita tak bergerak. Hei kaki, kenapa tak bergerak ni? Aku nak ikut Nabi dah panggil aku ni. Kaki boleh bercakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hati kita memberontak, kenapa tak bergerak? Nabi panggil dah tu. Masa tu lisan kita tak boleh bercakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kaki kata dulu kat dunia aku dengar cakap engkau. Engkau baik, aku dibawa melangkah tempat baik. Engkau jahat, dibawalah aku ke tempat yang jahat. Ini mahsyar, aku hanya ikut perintah Tuhanku. Itulah Allah tak bagi kaki engkau bergerak. Sebab apa? Sebab kurang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang mengikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini sahabat-sahabat muslimat, kita duduk kat masjid bukan kerana ada program yang hebat, kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita solat di awal waktu, solat di hujung waktu pun insya-Allah masih diterima Allah selagi dalam waktu. Tapi kenapa kita lawan jihad, mujahadah, tinggalkan yang tak berapa penting, ada yang lebih penting? Kerana apa sahabat-sahabat muslimat? Jawapannya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhak untuk marah-marah, tapi kita tahan diri kita daripada marah. Kerana jawapannya kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti? La taghdab. 3 kali Nabi sebut. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rupanya orang yang marah ni sahabat-sahabat mulia mana pun kedudukan dia sebelum ini, orang akan pandang dia rendah. Pemarah juga rupanya ustaz saja. Macam tu kan cara orang bercakap. Sebab marah ini adalah perangainya iblis, yakni syaitan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat. Ada lagi orang ikut sunnah tu, sunnah ni semua sunnah dah buat dah. Tapi tiba-tiba bila orang buat jahat kepada dia, dia balas balik dengan kejahatan. Apa antara sunnah Nabi yang paling besar yang sukar kita nak ikut? Orang beri kejahatan kepada kita, kita tetap disuruh membalas dengan kebaikan. Dah mula dah kita tunduk, sedapnya ustazah ni cakap senanglah, cuba kau kena. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Orang buat jahat kat kita, kita nak balas dengan kebaikan. Orang bagi tahi kat kita, kita nak balas dengan bunga.
kita kata susah, mustahil. Tapi bila kita pandang Rasulullah, boleh berguguran air mata kita, hebatnya engkau ya Rasulullah. Orang beri kejahatan, dia masih membalas dengan kebaikan. Maka hari ini kita betah, kita sabar, kita kuat, kita bermujahadah sahabat-sahabat. Ada orang datang, kalau aku jadi engkau, taklah aku nak sabar macam tu. Ramai orang makcik-makcik bawang, makcik-makcik yang jadi batu api. Kalau aku jadi engkau, kalau aku jadi engkau, aku tinggal je lagi macam tu. Ramai kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita kata aku ikut sunnahnya Nabi. Sabarnya sampai mati sahabat-sahabat. Bukan aku dah hilang sabar dah. Sabarnya sampai mati. Jaja dah edarkan buku amalan harian. Okey, sebab Ustazah tak nampak, baru Ustazah teringat. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah tengok jam, kita dah nak berakhir dah. Ya, jadi kita tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Okey, kalau tak cukup buku yang diedarkan ni, boleh sekejap merapat nanti 2 orang ataupun 3 orang. Saya nak kita buka di ruangan selawat di belakang. Sebab tadi selawat panjang dibacakan, muslimat dirahmati Allah, panjang dibacakan. Kita tak tahu pun apa maksud sebenarnya. Okey, banyak jenis-jenis selawat. Ada sahabat saya tengok dia buka buku berzanji. Itu adalah puji-pujian kepada Nabi, cukup indah. Subhanallah. Tapi kenapa kita tak rasa hati kita ni? Sebab sebenarnya kita tak faham apa yang kita baca. Jadi ustazah yang tadi berselawat-selawat tu tak dapat pahala ke? Pahala mesti dapat. Tapi sekarang apa kesannya pada jiwa? Jangan kata rugi, jangan kata sia-sia tadi berselawat tu selagi kita menjaga adab kita sesama muslimat dirahmati Allah. Okay, kemudian balik ke rumah, kita azam, ya Allah, kalau aku tak mampu 1000, dapat setiap hari 100 kali selawat pun dah kira okey dah. Sebab bila kita faham ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah sambung, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa maksud? Wahai orang-orang beriman. Kalau orang tak beriman, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita akan kata macam mana? Lebih baik menyanyikan lagu-lagu yang lain. Lebih baik berhibur dengan cara yang lain. Apa seronoknya berselawat-selawat ni? Allahu Akbar, kesian. Tapi bila kita faham apa yang kita baca, mendatangkan rasa di hati kita, muslimat dirahmati Allah, betapa inilah satu-satunya manusia agung yang patut kita puja dan puji. Kita puji-puji baginda Nabi, itulah lahirnya kitab berzanji, subhanallah. Dalamnya semua puji-pujian kepada Nabi. Jadi hari ini untuk ustazah buat khulasah kepada kitab berzanji tu, sampai maghrib imam dah datang, nanti kita duduk je lah kat sini. Tak habis lagi. Okay, maka ada satu perkataan, cuba buka muka surat 222. Cuba Jaja tengok betul tak? 222. Okey. 222 tu muka surat apa? Takut saya tersilap sebab dia dah banyak cetakan dah buku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dirahmati Allah, buku ni jangan ditulis lama, jangan diconteng ya. Kita akan pulangkan semula dekat sahabat tim khidmat ustazah. Okey? Bukan. Okey, bukan 222 ni bukan. 222. Bukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Ni buku cetakan baru ni. Okey, muka surat 254. Minta maaf, muka surat 254. Sorry, tangan kiri. Muka surat 254. Atas tu ada selawat yang para sahabat-sahabat kita berbaju meru ni dah hebat sangat dah kalau saya suruh alunkan. So nanti jemput mereka, insya-Allah mereka akan ulang siar untuk kita. Kan, salatullah salamullah. Nanti sambung sendirilah sebab masa dah nak habis, betul? Tapi yang bawah tu, kita nak baca sama-sama. Boleh ke ibu-ibu dirahmati Allah? Lahirkan rasa cinta bila kita menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cinta padamu, aku rindu padamu. Kepada siapa kita nak sebut? Satu, mula. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu.
Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami cinta padamu. Ya Rasulullah salamun alaik, kami rindu padamu. Simple, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi kita faham rindu dan cinta yang dilampiaskan kepada Nabi, yang diserahkan, yang dihantarkan, yang dihadiahkan, yang ditunjukkan kepada Nabi SAW perlukan cinta. Itu pembuktian. Pembuktian dengan amal. Amal apa pun, kita kata kita nak sembahyang, ikut Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita nak buat umrah, nak buat haji, mengikut manasik, cara-cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Kita nak buat amal soleh apa atas dunia, bukan suka-suka kita. Kan kita saja-saja nak buat, takkan tak boleh ustazah. Malam ni saya insaf sungguh, saya nak solat tarawih malam ni. Apa hal tarawih Rabiul Akhir pula ni? Qadha ustazah yang dulu-dulu tak ada. Solat tarawih hanya dibuat pada bulan Ramadan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa? Sebab Nabi tak buat di bulan-bulan lain. Itu jawapan. So jangan mengada-adakan sesuatu yang Nabi tak cakap, yang Nabi tak buat, walaupun di mata kita nampak macam benda tu baik. Sebab Nabi dia utuskan kepada kita sebagai qudwah hasanah, contoh yang terbaik. So nak beramal apa, mesti mengikut akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah. Ada banyak kita kata sunat je, bukannya wajib pun. Ya, yang sunat je, kalau kita tak buat tak dapat dosa. Sahabat-sahabat dirahmati, kalau kita buat kita dapat pahala, tak buat bukan berdosa pun. Ya, kita tahu, sebab tu orang kata sunat je. Tapi hebat sangat kita berbanding Nabi. Muslimat dirahmati Allah, maksudnya Nabi dah tahu benda tu sunat, ada yang muakkad bagi kita, maksudnya bagi Nabi benda tu macam wajib. Nabi buat tak pernah tinggal, antaranya tahajud. 2 rakaat paling kurang setiap waktu malam. Orang lain sedang berehat, berdengkur, tidur, tapi kita sungkurkan dahi kita ke atas lantai. Kita beratap dengan Allah, mengadu segala permasalahan kita dengan Allah, berbisik di bumi Allah, tetapi terdengar ketukan arash di langit Allah. Menyatakan apa? Bahawa ada hamba-Mu yang sedang meratap, meminta kepadamu wahai Allah. Sahabat-sahabat, itulah doanya para ahli sufi, itulah doanya para sahabat Nabi yang menyatakan bahawa tak ada tempat mengadu selain Allah. Okay? Jadi kita nak sebut di hati kita bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Muka surat berapa? 254, bawah sekali. Betul? Kita ulang sama-sama. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya.
bukan kita tak pernah diuji dalam hidup. Sebab hidup ini adalah pentas ujian. Jadi cuba fahami kenapa zikir-zikir, kenapa alunan-alunan seperti ini menjadi hiburan pada hati sahabat-sahabat. Sebab kita merasa disayang Allah. Kita merasa Allah tu wujud. Allah mendengar sampai ke dasar hati. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah pandang kita sampai ke dasar hati. So apa yang kita perbuat semuanya hanyalah untuk Allah semata-mata. Jadi semoga kita diberi kekuatan. Ada masalah yang sangat besar. Aku lemah ya Allah. Lawan dengan hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita lawan. Ya Allah, kan aku lemah. Engkaulah yang kuat wahai Allah. Kita minta kepada Allah Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Jadi semua banyakkan syukur, pasti kita terhindar daripada kufur. Ada ramai orang yang marah macam ni, salah ni kalau ikut akidah Ustazah. Ustazah nak ajar, nak bawa, beri kita faham, banyakkan syukur. Sebab banyak yang kita belum syukuri dalam hidup ini sahabat-sahabat muslimat. Kemudian banyakkan zikir dalam nak bersyukur dan kita tutup dengan sabar. Ini nasihat daripada kitab La Tahzan. Okay? Jadi saya memohon keampunan, maaf zahir batin. Sahabat-sahabat, ada banyak perkara yang boleh menjentikkan hati kita. Sudahkah aku benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih tidak terhingga kepada ahli jawatan kuasa masjid, muslimat yang hadir, khususnya pengikut-pengikut saya. Antaranya saya sebut Hajar Ramnah, Hajar Rahmat, pengikut setia TV Al-Hijrah setiap minggu. Dia cari saya sampai kat sini, subhanallah. Ya, jadi insya-Allah siapa sahaja yang bersama-sama atas jalan Allah dan Rasulullah, semoga nantinya kita berhimpun lagi di dalam syurganya Allah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada buku tulisan Ustazah yang boleh beli. Yang buku ni boleh beli tak? Boleh. Nanti saya bagi tahu. Baik, buku tu nanti boleh serah pada Izati atau Jaja, tapi pengerusi tanya harganya RM15 bagi siapa yang nak, dan ada beberapa, kami bawa tak banyak lah sebab kita bermusafir 3 orang.